Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Tabarruk pada muka surat 253 iaitu berkenaan dengan pohon zaitun. Jadi dalam kitab ini disebut tentang pohon zaitun kerana kalimah zaitun itu disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis pun ada sebenarnya. Dalil-dalil tentang keberkatan pokok zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Lubang tu maknanya mishkat. Mishkat ni seperti saya sebut dah sebelum ni, sebab kita ada jumpa dah kalimah ini. Mana lompang lah yang diletak pada dinding, ditebuk dalam bentuk melengkung itu. Kemudian dinding yang tebuk itu dilumuri dengan minyak zaitun yang pekat lah. Jadi bila cahaya terkena pada dinding itu, dia akan memancar, memantulkan cahaya keluar. Jadi cahaya itu dia akan menumpu ke satu arah. Itu dia panggil mishkat. Dan mishkat itu dia letak pelita di dalam tu. Kemudian dia letak pula cermin supaya pelita itu tidak dipadamkan oleh angin. Itu kan. Baik. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkatnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang mana minyak zaitun itu hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api kerana dia terlalu jernih dan berkilau. Itu minyak itu saja pun nampak seperti ada cahaya. Itu untuk ayat ni memperjelaskan kepada kita bahawa kehidupan orang Arab ni antara minyak yang paling berkualiti lah. Kalau untuk dijadikan sebagai minyak pelita, maka minyak zaitun lah disebut dalam Al-Quran. Kita kata kenapa disebut dalam Al-Quran? Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, salah satu sebabnya Allah nak menyatakan bahawa minyak zaitun, pokok zaitun itu Allah ciptakan, bukan berhala yang disembah itu, bukan dewa yang disembah itu, bahkan Allah yang cipta. Dan ciptaan Allah yang bernama pokok zaitun itu
dia sangat banyak memberi manfaat pada manusia. Jadi kalau kamu nak sembah, janganlah kamu sembah pokok zaitun itu, kamu sembahlah pencipta pokok zaitun itu. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan, misalnya daripada Abu Asid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah buah zaitun dan jadikanlah daripada buah zaitun itu sebagai minyak. Gak minyak zaitun ni dia bukan untuk minyak pelita saja, banyak kegunaan dia. Kalau kita tengok dalam internet tu, minyak zaitun macam-macam kita kata khasiat dia. Kalau orang buat nasi arak tu kan ada minyak zaitun. Minyak zaitun untuk make up, banyak kegunaan minyak zaitun itu. Baik, kerana dia termasuk pokok yang diberkati. Inilah kita maksudkannya. Jadi bila sebut pokok zaitun tu pokok yang diberkati, apa maksudnya? Maksudnya daripada zaitun itu dia menghasilkan banyak kebaikan untuk manusia. Dan kita kena ingat, setengah ulama dia sebut kebaikan ini secara duniawi. Tidak. Setengah ulama kata tidak. Walaupun zahirnya nampak untuk kegunaan duniawi, tetapi kalau kita guna dengan cara yang betul, seperti yang disarankan oleh Quran dan hadis, maka kita boleh hantar kelebihan dia tu sampai ke hari akhirat. Mana kita dapat kebaikan duniawi dan juga ukhrawi. Itu kita telah bincang dalam muqaddimah. Baik, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz iqtadimu bizait. Ini ada sedikit perubahan terjemahan. Iqtadimu bizait, kalau kita tengok dalam kitab ni, dia timuh jadikanlah buah zaitun sebagai lauk untuk kita makan dalam hidangan. Cuma nak ubah terjemahannya begini, jadikanlah buah zaitun sebagai makanan dalam hidangan. Itu berdasar kepada syarah-syarah hadis lah. Itu rasa lebih sesuai gitu. Sebab iqtadimu tu, jadikanlah buah zaitun sebagai makanan dalam hidangan. Tidak semesti lauk. Mungkin kita tahu Kelantan kata apa ni, basuh mulut. Akhir sekali supaya kita kat supaya labu sirah tu lah. Gitu. Baik. Kemudian dalam riwayat Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, "Kulu zait fa innahu mubarak." Makanlah buah zaitun kerana buah zaitun itu diberkati. Salah satu makna diberkati selain pada yang saya sebut tadi, dia bukan sekadar makanan. Kalau kita kata wah dia pak kita ni makan ni tak ada bunyi, ada obat je, ala penyakit ada. Silap-silap bulan netek tak ada habis makan tak. Ada bunyi kau dia boleh proses jadi obat. Wallahu alam lah. Tak bunyi rasa tak ada lagi kajian tu. Tak apalah kuku mana pun makan ni tu. Ingat murah kau, mahal. No. Kadang-kadang tukar nama jadi mahalan. No, tukar nama, buh nama. Tukar nama asal dulu nama gini ya, biasa lah. Tukar nama jadi naik egos. Sekali ganda. Dia orang sanggup beli sebab dia sedap. Zait ni bukan sekadar makan. Bila sebut mubarak, dia bukan sekadar makan, tapi dia banyak lagi manfaat melebihi daripada sekadar makanan. Boleh jadikan ubat dan sebagainya. Untuk kita kata membersihkan muka, ada. Kalau dalam internet tu dia ada sebut banyaklah daripada zait itu. Sebab tu kalau kita pergi ke kedai-kedai di Mekah, Madinah lah, mana ada satu tempat tu dia jual produk berasaskan zaitun saja. Penuh kedai dia, pelbagai jenis produk daripada zait itu. Kita dia apa tinggi poi ada. Gau dia lagi. Adalah beberapa jenis, tapi makin ni lah belakangnya. Tak ada bunyi macam mau dia mau kau pagi no. Patut tidur, orang lagi nyawa semua habis makan. Tak ada bunyi, tapi buah zaitun ni sangat banyak. Yang pentingnya bukan sehadilah. Sini sebut dua saja. Mana disebut mubarak, mana diberkati. Baik, sekarang ni kita nak tengok
huraian hadis ni, manfaat dan keberkatan pokok zaitun. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan nikmat yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun, wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Dan pohon kayu keluar daripada Tur Sina, sebuah bukit Tur Sina. Cerita Nabi Musa itulah Tur Sina. Kalau dalam internet ni tahu Tur Sina, dia ada buat gambar lokasi dia. Dia tunjuk gambar bukit itu. Baik, yang menghasilkan minyak dan menjadi salah satu bahan makanan bagi orang-orang yang memakan dalam hidangnya lah. Dia jadi makan ni. Dan makanan pula pelbagai jenis makanan. Ada pula makanan itu dalam bentuk zaitun ini adalah salah satu bahan yang dicampur. Banyak Jadi keberkatan di sini, setengah-setengah ulama mengatakan dia lebih menjurus pada keberkatan dari sudut banyak kebaikan untuk kehidupan manusia. Ada setengah tu kalau musim sejuk, dia boleh memanaskan badan. Adalah cara dia. Ada juga disebut banyak. Dan kalau kita tengok dalam internet, dia senara ke. Kalau tarik ke arak tu lagi banyak. Sebab pokok ni super tamak lah. Dia sangat banyak memberi manfaat kepada masyarakat di situ. Kata Imam Qurtubi, dia kata Allah menyebutkan pohon zaitun secara tersendiri. Mana sebut khusus kerana manfaatnya yang sangat besar di negeri Syam, Hijaz. Hijaz ni termasuk Madinah tu lah. Dan negeri-negeri lainnya, serta mudah dirawat, diairi, digali dan dijaga dibanding dengan pokok-pokok yang lain. Ni orang panggil dia bahasa Kelantan kita, ni pokok mudah basah, mudah nak cara, payah mampu. Mudah nak tanam dia pun mudah. Bawah tu dia ada buat lagi. Dia kata pohon zaitun ini memiliki banyak manfaat dan keberkatan. Di antaranya boleh dijadikan sebagai salah satu makanan dalam pelbagai bentuk. Dan dia ni termasuk buah-buahan di tanah Arab. Minyaknya boleh dijadikan sebagai salah satu lauk lah, seperti yang biasa yang boleh dimanfaatkan sebagai minyak buat kuah. Dia ada cara dia. Anda tengok sendiri, orang Melayu kita, dia duduk sana 20 tahun lebih. Dia pernah panggil anak, dia masak, dia asah dianya daripada minyak zaitun. Dia makan dengan roti, memang sedap, kenyal ciri kita makan. Dia kata ni ustaz, dia kata duduk sana kenyal sampai ke pukul 2 kalau kita makan pagi. Dia payah nak senap perut dia. Dah ni ada unsur kesihatan, dia sebutlah. Tu dia buat, dia boleh buat sendiri. Dia blender buah tamar, dia campur, memang sedap lah. Dan dia sebut, dia kata kalau minyak zaitun yang tidak asli tak jadi. Dia pengalaman dia rupanya dia ni tukang masak lah. Dan nak pergi ke Madinah, jumpa dengan saja nak sebut pengalaman tentang ni zaitun ni. Dia ada sana tu, ada pergi tahun 2000 berapa, masa mengerjakan haji, masa 2014 ni. Dia duduk sana pada 2014 tu, orang Fatani duduk sana tu 25 tahun dia duduk sana. Dia bawa anak pergi melawat dia punya tempat apa ni, matbah ni kepada dia. Dia buka inilah syarikat catering ni lah, tempat masak dia bersih hati-hati. Bapa yang bersih sangat. Sebab dia kata Haji Saudi ni kalau sekali kota dia pergi tak lulus, dia tak boleh lesen sampai mati. Dia rakyat gitu. Kita pergi ke bilik air dia, nak masuk tu tak boleh, kena pakai selipar khusus. Selipar kena tinggal luar, bersih luar biasa. Tempat masak dia lah atas ni putih sepuh, dia kena lak tiap-tiap hari. Dia rakyat. Dia sebut lebih kurang ya, dia sebutnya, tapi kita faham bahawa minyak zaitun ni boleh dikatakan itulah penggunaan asas dalam masakan. Dia sebut gitu. Tu. Sebagaimana disebutkan dalam nas-nas di atas. Jadi minyak zaitun boleh dijadikan sebagai, ini anak ubah sikit lah dasar pada arah dia.
Minyak zaitun juga boleh jadikan sebagai minyak pelita. Minyak pelita. Kerana hasilnya lebih terang. Makna kalau nak banding dengan minyak lain, kita buat sebagai minyak pelita, minyak zaitun ni dia lebih mengeluarkan cahaya yang lebih jelas, lebih terang. Dan merupakan minyak yang paling jernih di kalangan minyak-minyak yang digunakan untuk pelita itu. Mana kalau minyak gas tu panggil minyak tanah tempat kita tu tak nak lawai lah. Waktu tu biasa. Kita lengit hidung tu dah. Tapi dia guna tu sebab apa? Murah. Kalau guna minyak zaitun tak redut amil ni. Mahal pada minyak petrol. Baik, kayu dari pohon ini boleh juga digunakan sebagai bahan bakar. Kayu dia tu, batai dia, dahan dia. Boleh buat arang lah kita kata. Sebagaimana pokok zaitun itu sendiri memiliki manfaat perubatan yang cukup besar. Semua ni ada dalam internet. Orang yang buat kajian tentang zaitun ini, sebab itulah masa nak belajar dulu, Tok Guru Ana Maulana lah disebut. Dia kata kalau dalam kitab memang ulama sebut. Sebelum tu kita dengar Tok Guru kita sebut lah, tapi selepas tu kita jumpa lah dalam kitab, dalam syarah-syarah, dalam tafsir Quran. Maknanya mana-mana pokok, buah ke, jenis hak makanan ataupun minuman hak disebut dalam Quran, dalam hadis, maknanya kalau kita kaji berbalik, maknanya pada makanan itu, minuman itu yang disebut, dia mesti ada banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Jadi kalau nak tahu manfaat dia, kena kaji. Jadi kalau kaji berbaloi, boleh faedah besar, boleh manfaat besar. Kaji hak disebut dalam Quran dulu, lepas tu kaji yang lain. Itu maksudnya. Baik, ada yang menyebutkan di antara keistimewaan pokok zaitun, dia memiliki daun dari atas hingga ke bawah, sampai ke umbi dia ada daun. Minyaknya pun tidak perlu bersusah payah. Tu anda ubah sedikit lah berdasar pada arak dia. Minyak dia pun kalau nak dapat tu tidak perlu melalui proses yang bersusah payah untuk mengeluarkan minyak. Cuba tengok, kalau kita sini nak boleh buat tubik minyaknya orang itu tak perlu pageting. Tengok, tak boleh tengok. Bermula daripada dia kukunya lepas nak boleh tubik minyaknya tu. Cu jual tu berapa sekilo nak tahu. Oh, berat nak boleh tu. Ni tak. Cuma lagu mana proses tu boleh tengok dalam internet lah. Dia ada buat belaka tu. Tapi bukan melalui bersusah payah seperti hal lain, sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengeluarkan minyak zaitun ini. Cuma sini dalam kitab ni tidak disebut. Cuma dalam kitab lain ulama memberi peringatan. Dia kata perbincangan sebegini berkait dengan buah ke minuman ke, yang mana buah minuman ni dinikmati oleh semua manusia tanpa mengambil kira agama, bangsa, semua boleh nikmat. Jadi dalam kes-kes begini ni ana buat sedikit nota lah dalam kitab lain. Jadi para ulama menyebutkan apa-apa yang disebut dalam Quran dan hadis berupa makanan, minuman, tak kira lah, maka dia bermanfaat untuk dunia dan akhirat jika pengambilannya dengan kefahaman agama yang tepat. Sesuatu yang bersifat duniawi yang juga dimanfaat oleh orang tidak Islam, ambil manfaat juga. Kalau kita nak dapat manfaat tu dunia dan akhirat, mesti kita faham agama kita. Misalnya di sini, cuba bayangkan bila kita makan buah zaitun, selain kita baca bismillah, guna tangan kanan, ingat pula, buah ni sebut dalam Quran. Sesuatu yang disebut dalam Quran mesti dia lebih daripada. Ingat tu. Ingatan kita begitu hadirat, dia bukan sia-sia. Dia menambah pahala, menambah syukur kita, menambah kita menganggap Allah ni banyak berjasa pada dia. Akan timbul tu ingatan-ingatan dalam bentuk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau semata-mata beli zaitun makan begitu saja, orang tidak Islam, ingat orang tidak Islam tak makan ke orang tamak makan. Buah zahabik, buat dia kata hak tu berkualiti. Enggak dia ni hak berkualiti, dia ngomong lebih dari kita. Jadi kalau kita ambil supaya lagu tu juga, itu tak ada beza dengan dia. Sebab tu ulama memberi peringatan, sesuatu yang ada disebut dalam nas mesti kita ambil dengan kefahaman agama. Barulah kita dapat kebaikan duniawi dan juga ukhrawi. Kalau tidak, dunia saja dapat, akhirat tak boleh apa, rugi lah. Baik, seterusnya yang kelima. Ini air susu, laban air susu.
Dalil tentang keberkatan air susu. Kena ingatlah ni, bila sebut keberkatan air susu, dia tak sopo dengan keberkatan masjid, tak sopo, memang tak sopo. Lain maya rumah lain, masjid lain. Lama takutnya faham. Maknanya kalau nak sembahyang minum susu dulu, baru berkat. Berat lagi tu. Supaya ada orang Syamah kata tak, kena ada kopi atas rumah. Baru malaikat rahmat masuk. Tu kan. Anak pun suruh tekuk ayat gitu-gitu lah. Tapi bahaya ada kita kecek bagi-bagi lagu ni, bahaya. Sport susu ke apa ni memang disebut. Tapi kalau kita kata kopi, nak sebut kelebihan siapa malaikat rahmat 70,000 malaikat rahmat mari rumah kita dok, kan ada patu mulut bau kopi malaikat rahmat mari. Kalau benda tu ada sungguh, ulama kita sebut dah lah kita. Mana orang ngaji suku sembai tak jumpa tu. Benda-benda lagu tu kita ingat. Sebab tu kitab ni dia hanya sebut apa yang ada dalam nas. Dan sebutir kitab ni ada, kalau baca semua lah, tak ada nak ikut semua pun tak ada. Nak ikut semua pun tak ada. Kalau kita nak hayati sesal kita nak ikut, tak ada dengan kita. Maknanya kelemahan kita ni terlalu banyak, sehingga apa yang Nabi sebut, yang Quran sebut, yang menjadi sunnah, yang zahir bersifat dunia, kita guna dia jadi akhirat. Setakat ada ni pun tak ada nak buat. Dugah lah. Baik, cuba kita tengok contoh susu kan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bilaban qala barakatan au barakatan, qalaha thalathan. Kata Aisyah, ketika dibawakan air susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barakatan, ni ana ubah terjemah ni, barakatan, satu keberkatan, au barakatan, atau dua keberkatan. Setengah ulama kata Nabi kata 3 kali, setengah 2, au thalathata barakah, au thalathata barakah, ataupun 3 keberkatan. Maknanya no, ayatnya banyak. Tu ada Nabi sebut begitu, satu keberkatan, barakah satu keberkatan, barakatan maknanya 2 keberkatan, thalathata barakah makna 3 keberkatan. Nabi sebut begitu. Jadi Nabi guna kalimah barakah kepada susu ni. Barakah dari sudut mana? Cuba kita tengok di sini. Kena ingat semua lah tu. Bila sebut barakah ni, maknanya dia ada 2 makna. Kebaikan yang banyak dan kebaikan itu berterusan. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata susu ni saya pakai emak, dia tetap ada kebaikan. Tapi nak guna dia tu kena tahu cara lah. Bila kita nak guna tu kena tahu cara, kebersihan kena jaga. Lepas tu kena tahu pula dia punya time dia masa jangan tebing. Namun sakit perut pula tu dah. Tu tak biasa. Tapi pada zat susu itu Allah SWT beri keberkatan. Keberkatan dari sudut mana? Baik, cuba tengok sini. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternakan itu benar-benar terdapat ibrah, pengajaran kepada kamu. Mana kalau kamu lihat pada binatang ternakan itu saja pun sudah cukup untuk menjadi sebab kamu ingat kepada Allah. Kami memberi minum dari apa yang berada dalam perut binatang itu, berupa susu yang bersih. Mana bersih tu maknanya pada perut tu, dalam perut tu ada tahi, ada gede, ada darah. Tapi keluar tu daripada perut tu belakang. Cuma ni keluar daripada ambil susu, tapi melalui perut lah tu. Hak tahi, kata najis tahi tu air kencing ke, kita kata tahi ke, keluar daripada kita tahu kubul dan dubur itu. Susu ni keluar daripada ambing, tapi semua tu daripada butun, daripada butun.
daripada perut. Hak ni tak boleh, najis haram makan. Mana kalau kena basuh di segi taharah. Tapi keluar daripada perut tu juga labanan, susu. Yang bersih. Maknanya masa duduk dalam perut tu duduk antara tahi dengan anu. Betul lah dia duduk dalam pundi lain, tapi dalam perut tu juga. Jadi hak binatang makan makanan yang sama, daun kayu, rumput dan masuk tu, dia proses sebahagian jadi air kencing, sebahagian jadi tahi, sebahagian jadi susu. Allah sebut begitu. Aku yang buat tu. Aku yang buat. Yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Orang Arab ni hati-hati lah. Kadang-kadang dia parah, dia gomo, dia susti tu lel. Dia olok kepala dia puh. Dia tidak tak ada hal berdi, dia lambat. Dia gomo, masalah mulut lalu. Kadang-kadang kena muka habis. Biasa tu kehidupan dia. Ni lah cerita saja nak sebut tu, ingat siapa ni. Pengalaman ni mati dah ni. Tu anda sebut orang Fatani 25 tahun. Dia bawa anak pergi kawasan Badui. Sehari perjalanan ni. Pergi pagi klik kat ngari. Allah bapa dia masai bau susu. Bawa Badui. Pakaian dia tak ada gamu. Anak kata betul ngoti Nabi sebut. Kalau Islam kata pakaian lagu tu tak sah maya berat benar bawa dia. Asal ke tidak najis. Bau busuk asal tu perlu capur tu. Tapi boleh buat semaya. Dia maya gitu. Anak tengok. Kita ada gamuk tengok pakaian dia. No, jubah tak tahu. Bukan kata luar 3 suku dah. Anak kata jodoh Badui ngati. Kambing dia ni beberapa putih bukit. Siapa nak pilih tak boleh, banyak terlajak. Dia pegang ngati sebab jadi orang Patani dia kata dia ni memang dia tindu sekali dengan kambing dia. Kata patut bang lebih kurang. Kadang-kadang sedap kambing lagi. Itu pengalaman anda pergi. Ingat siapa kali ni. Kalau kita nak baca lagi tak orang Badui tu gini-gini, boleh tengok ke mata lendir sendiri. Tu. Baik. Apa maksud ayat ini? Maksudnya susu tu keluar daripada ambing binatang, enak, lazat, yang meminum tidak akan tersumbat kerongkong. Maknanya masuk molek. Bahkan susu tu memang dia jadi minuman orang panggil yang menyegarkan. Dia jadi minuman sunnah kalau kita minum dengan cara Nabi. Supaya kita minum air kosong. Semata-mata susu tu dia tidak minuman sunnah. Cara minum tu. Sebab tu Ana lebih suka, sebab tu Ana catat tadi. Makna sesuatu yang disebut dalam nas Quran dan hadis, kalau kita ambil dengan ada kefahaman sebegini, dia memberi nilai tambah kepada pahala kita. Sekadar bismillah gitu saja boleh pahala dah. Ikut, tapi tahu pula disebut dalam Quran. Ingat pula dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut. Sebab tu hajat setengah-setengah ulama kata bila minum makan sebut dalam Quran ni, dia tidak kata Nabi suruh, tapi anda pun buat gitu. Minta kita bertawassul sebab ni ada berkat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat makanan sembuhkanlah penyakit. Berilah kecerdasan pada minat kita, boleh. Sebab makanan ni ada keberkatan. Kita minta berkat daripada Allah SWT. Bukan kita minta berkat dengan pokok tu. Dah. Dalam Quran ada berkat. Kita tak tahu berkat lagu mana. Hak kita tengok dalam internet gini, hak sekadar kita tahu learn ni. Zaitun ni begini. Kita baca peletih banyak. Tu setakat dalam kajian sekarang. Akan datang kajian-kajian baru, tak tahu jumpa sebanyak mana lagi. Daripada Ibnu Abbas dia kata, baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, man at'amahu Allah ta'amah falyaqul Allahumma barik lana fih. Ini hadis.
wa at'imna khairan min wa man saqahu Allah labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna min fa inni la a'lamu ma yujzi'u 'anil ta'am wasyarab illa al-laban. Sesiapa yang diberi makan oleh Allah dengan sesuatu makanan, hendaklah dia kata begini. Ni selain daripada kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kita kena kata gini. Hak ni anak sebut acak kali dah. Nabi ni bukan sekadar hak ni saja. Ni kita minum air, kita makan apa saja jenis air, jenis minum, kita selain pada baca bismillah bila minum juga selesai tu, Allahumma barik lana fi. Ya Allah. Okey, kita tengok sini. Kita kata Allahumma barik lana fi, maksud dianya, ya Allah, berkatilah makanan ini untuk kami. Sekarang ni aku makan makanan ini, aku minum makanan ini, ya Allah berilah keberkatan. Keberkatan di sini maknanya kebaikan itu bukan sekadar bersifat dunia, tapi biarlah dapat kebaikan sampai ke hari akhirat. Setiap apa saja yang kita makan. Lepas tu rokok boleh juga kau buat gitu. Oh, sebut rokok. Bila isap rokok dah bismillah, dah isap rokok tu. Lepas tu Allahumma barik lana fi. Ana semua lek buat gitu. Dengan harap lepas ni tak isap rokok tu. Itu. Nak berkat aku tu lah. Dia salah semua sebut bau rokok ni. Tak apalah, kita nak berkat sebab tu setengah-setengah ustaz dia kata mula-mula nak berhenti ni jangan cucuh. Esak juga tapi jangan cucuh. Tengok seminggu, tengok lagu mana. Boleh orang kata. Terah buat gitu. Tu salah satu kaedah lah. Letak 3 tak apa. No, ada tengok dalam internet ada ustaz sebut. Ni cara nak berhenti lah. Kalau pot darana gitu, dia nekat nak berhenti, siapa dia pergi ke Mekah, dia hijau Mekah setahun. Bila balik dia boleh berhenti. Tapi sudah kena rezeki. Dia panggil saratanur ri'ah, radam paru-paru. Kena rezeki. Terbawa-bawa siapa lain. Tak sihat benar lah. Tu dia cerita pengalaman nak boleh berhenti tu kan. Jumpa putih atas jalan tu, cucu sekali sengok, lega curah putih mata dia tu. Tapi dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti. Tu. Boleh berhenti Tapi rokok Mekah ni murah pada tempat kita. Tu tak tahu. Dia ada syaitan jual sana. Hadirat ni Allahumma barik lana. Kena sebut sama. Nabi ni kalau dia dalam hadis Allahumma barik lana ni bukan sekadar kata-kata biasa, tidak. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kadang-kadang dia pera binatang, dia jumpa binatang, dia rosak binatang, dia kata Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah binatang ni. Nabi pakai baju, isteri Nabi kata, Nabi nak gitu, ya Allah, Allahumma barik lana fi, ya Allah berkatilah untuk kami pakaian. Boleh guna untuk mana-mana. Mana kereta kita pun sedaknya kita bawa kereta, boleh gimana tak tahu, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah pada kereta tu. Kita mandi kereta, kita masuk kedai, kita lah mandi. Kalau mandi kereta tak apa, tak ada masalah tu. Tapi doa Allahumma barik lana fi, ya Allah berkatilah pada kena. Tu cara Nabi didik kita. Maknanya setiap apa yang kita buat, kita tunjuk dalam bentuk lafaz dan pemahaman bahawa kita bergantung kepada Allah. Tu Islam. Itulah orang panggil mentauhidkan kehidupan. Itulah maksud mentauhidkan kehidupan. Kita nak jadikan kehidupan kita semua dalam bentuk tauhid kepada Allah. Mana apa saja kita buat, kita hubungkan kepada Allah. Itu cara dia. Kemudian ada lagi. Kalau kita nak tambah, ni kalau khusus bab makanan lah, kita boleh kata wa at'imna khairan min, dan berilah kepada kami makanan yang lebih baik daripada makanan. Itu maksudnya. Sekarang ni kita nak makan ni, ya Allah berikanlah makanan yang lebih baik. Khair ni hadirat kena tanda pula pada khair bagi ada kita tu lah. Sebab anak pun tidak nak hurah banyak ni. Jadi kalau kita tengok dalam syariah khair ini, dalam penggunaan Quran, dia ada makna kebaikan, dia ada makna lebih baik, dia ada makna kebajikan, dan salah satu makna yang paling menarik khair ni, makna kebaikan tu untuk banyak sudut. Tu kita kata bila kita makan kenyang, ya kenyang tu satu khair.
Lepas tu jadi sihat. Tu khair yang kedua. Lepas tu tubuh kita ni jadi sihat, segar. Lepas tu tidak jadi ngantuk. Boleh buat kerja dengan molek. Tu ciri makanan yang ada khair. Tapi kalau makan sedap kenyang, tapi tak boleh buat kerja, ngantuk pula sahur tidur lepas tu. Lepas makan. Tu tak berapa khair tu. Tu ada dihurau oleh ulama. Sebab tu Imam Suyuti bila dia makan ni sedap lah. Dia akan tengok tubuh dia jadi berat ke tidak. Kau jadi letih siapa tak boleh buat kerja, dia tak makan dah makan ni tu. Walaupun sedap setahun mana. Bagi dia makan ni tu tak ada khair untuk dia. Kan ni lah. Wa at'imna khairan minhum. Baik, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul, dan sesiapa yang Allah beri dia minum susu, boleh minum susu, maka hendaklah dia kata Allahumma barik lana. Kata gitu ya. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada susu yang kami minum ini. Kemudian tambah lagi wazidna min, dan tambahkanlah tambahkanlah kami dari mana tambah tu, tambah barakah, tambah keberkatan. Sebab kalau nak tambah jadi banyak kena pergi belilah. Itulah ini tambah keberkah khair itu. Fa inni la a'lamu ma yujzi'u 'anil ta'am wasyarab illa al-laban. Kata Nabi SAW, kerana aku tidak mengetahui sesuatu pun yang dapat mencukupkan makanan dan minuman selain daripada air susu. Tu bahasa terjemah dia lah. Terjemahnya gini untuk mudah faham lah. Nabi kata, bila Nabi sebut gitu, Nabi kata fa inni, sesungguhnya aku tidak tahu adakah lagi makanan ataupun minuman yang lebih banyak berkat berbanding susu. Aku tak tahu. Maknanya Nabi nak ayatnya, setakat pengetahuan dia, susu ini adalah satu minuman, ataupun kalau kita nak gandingkan dengan makanan yang paling banyak memberi kebaikan pada kehidupan manusia. Macam tengok budak minum susu dah. Itu apa? Sesuai. Memang sesuai. Pelbagai jenis susu. Kadang dia proses pula. Baik, seterusnya. Ambil sedikit lagi. Imam Qurtubi membuat komentar terhadap hadis ini. Imam Qurtubi buat komentar terhadap hadis ini. Apa kata Imam Qurtubi? Dia kata para ulama kami berkata, bagaimana hal itu tidak boleh terjadi? Kalau kita dah sebut tadi banyak manfaat, siapa Nabi suruh doa lah. Lepas tu Nabi kata aku tak tahu ada ke makanan ataupun minuman di segi berkatnya lebih banyak daripada susu. Aku tak tahu. Kenapa begitu? Kenapa boleh jadi gitu pada susu tu? Anda tengok terjemah Indonesia banyak benar dia terjemah sedangkan. Jadi tak sesuai dengan bahasa kita. Anda tak kata salah. Terjemahnya begini, ini berdasar pada terjemah bahasa Melayu kita. Para ulama kami berkata, kenapa Nabi kata gitu? Kalau mudah dia, kenapa Nabi kata gitu? Aku tak tahu makanan minuman hak lebih tinggi barakat, khair, kebaikan berbanding susu. Setakat aku tahu susu lah hak paling tinggi kebaikan. Bapa gitu. Kenapa Nabi sebut susu dan dikaitkan dengan banyak kelebihan berbanding dengan minuman dan makanan lain? Bapa gitu? Sebabnya, tu bukan sedangkan sebab. Itu berdasar pada ta'arah lah. Sebabnya, air susu itu sendiri adalah yang pertama kali yang diminum, yang digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, dan yang pertama kali menumbuhkan jasad. Kita kira gini, maksud dianya, bila manusia tu lahir ke muka dunia lah, kan ibu mengandung pun ada selalu air susu tu. Tidak gitu. Mana lepas tu air susu. Sebab tu lah ni pun tak kira agama, secara fitrah. Mana-mana doktor Islam ke tidak Islam ke, dia kata susu ibu tu, susu lah, susu ibu tu hak paling baik. Walaupun terpaksa perah bubuh dalam bekah apa, tak kira lah. Ada tu. Untuk proses pembesaran, proses perkembangan dia punya anak bayi itu semasa lepas lahir, ini menunjukkan bahawa air susu adalah makanan asas ataupun bahan makanan ataupun minuman yang asas yang tidak mengandungi unsur-unsur yang boleh merosakkan tubuh. Kerana susu adalah yang boleh
membina jasad dengan baik. Itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan air susu itu sebagai tanda bagi Jibril untuk memberikan hidayah. Ini sebagai kiasan, isyarat kepada umat terbaik ini. Seperti mana Nabi bersabda dalam hadis. Ni hak cerita pada Isra' dan Mi'raj tu lah. Baik, cuba kita tengok. Ini hadis ni sahih. Faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Fakhtartu al-laban. Faqala li Jibril, ikhtarta al-fitrah, amma innaka law ikhtarta al-khamr ghawat ummatuk. Ni hadis ni panjang ni. Cuma dia ambil bahagian tu. Antara yang diuji Nabi ketika Isra' dan Mi'raj tu, Nabi kata, lalu aku didatangi oleh Jibril dengan membawa 2 bekas. Satu bekas mengandungi arak dan satu bekas lagi mengandungi air susu. Air susu. Bukan air teh susu, air susu. Maka aku memilih air susu. Bila aku pilih air susu, maka Jibril kata kepadaku, kamu telah memilih fitrah. Fitrah ni makna sesuatu yang Allah buat sifat asal manusia untuk kebaikan manusia. Ketahuilah, seandainya kamu memilih arak, nescaya umatmu akan jadi sesat. Hadis ni sebenarnya dia panggil hadis isyarat. Hadis yang mengandungi bahasa isyarat, bahasa kiasan. Nak kiasnya bahawa kita kena tahu gapo dia hak sesuai dengan keperluan kita sebenar. Dari segi makan minum, gapo dia hak paling sesuai dengan tubuh badan kita, hak fitrah tu. Sebab banyak benda sedap tapi dia boleh merosak ke tubuh kita. Banyak hak tu jadi masalah. Hak benda-benda yang boleh merosak ke kita bagi sedap-sedap berlaku. Oh, kalau bagi tak sedap tak jadi masalah. Sebab tu kalau doktor suruh patah cah tu bagi kita paling berhil tu, paling sokong. Dia kata, Pak Cik ni ada kilai gula dalam tubuh ni. Pak Cik tak boleh dah ambil gula. Oh, kelik bahaya tawa berlakon nengung. Tengok kecil-kecil bini, bagus nak air. Apa jadi lagi? Apa doktor tak boleh? Sebab tu lah jadi penyakit. Tak boleh makan dah. Ni bodoh ya tak boleh. Paling tidak dia kata satulah tu pun cari hak butir molek. Butir molek ni butir tebal. Hak isi nipis dia panggil dia butir molek. Tu bukan isi molek dah. Ambil hak tu pun sebut satulah tak boleh makan banyak. Hak sebelum ni banyak mana makan. Suka goni dia sawi. Tiba-tiba semua makan sulah. Berat juga. Gahodo sekitar dia bini dia tu berhil belaka. Lagu mana tu? Berat kat dia tu. Sebab itulah hadirat kena ingat. Sebab itulah dalam huraian ni kan, kalau kita baca salah satu huraian lah, mana sesuatu yang dikatakan sedap yang kita itu, dia tak boleh juga kalau melampau. Apa sahaja kalau melampau pun dia jadi tak boleh. Tu kisah ni doktor kata makcik tak boleh makan nasi. Tak boleh makan nasi. Kalau makan pun sejepuk kuah tangan kecil. Kelihatan dia panggil sejepuk kuah tak? Tak boleh kuah besar tu. Kuah kecil sikit yang makan. Kata berat belaka tu. Bapa jadi gitu. Salah satunya ni lah. Bapa kita tak erti cara makan. Sebab itulah hadirat termasuk dalam fitrah setengah ulama, dia bukan makan dia tu saja, kena ada ilmu tentang keperluan tubuh. Itu memang ada sebut. Jadi mentah kau boleh makan juga tanpa hak tak boleh. Itu tidak ada kait. Sebab itulah tadi cuba perhati semula kepada anak ambil seminit lagi. Cuba tengok muka surat 25 ni sebelah tu. Wa at'imna khairan min, berilah makan kepada kami yang terbaik atau yang lebih baik. Maknanya kita nak pada makan ni khair. Jadi bila nak pada khair, salah satu khairnya bukan makan dia tu saja, cara makan itu, cara makan yang seimbang. Dalam bahasa lain dipanggil, lagu mana kita nak seimbang. Itu ada. Jadi dia bukan tengok pada makannya saja. Setengah orang tu dia kata daging berkhasiat, nak hari makan daging, boleh nyakit je. Gitulah. Baik.
Kita ambil sikit lah. Kata Imam Qurtubi, ana habis ke sini. Kata Imam Qurtubi sebut lagi. Dia kata lebih luas lagi lah. Lebih daripada hak kita bincang ni. Selain pada kita makan, dalam keadaan kita berpengetahuan makanan yang kita makan itu disebut dalam nas, kita kena berdoa agar diberikan tambahan air susu, menunjukkan adanya kesuburan. Biar Allah beri kita rezeki supaya susu. Kalau air susu dia boleh minum semua. Dan bila minum tu sehingga dia menghasilkan khair kepada kita. Tu kena doa. Ya Allah, misalnya kita doa. Maksud Imam Qurtubi, ya Allah, berilah rezeki kepada aku supaya aku ni dapat minum susu setiap hari. Orang harap setiap hari. Setiap hari. Ana tengok dalam ana baca dalam internet lah. Dia ni orang putih ni. Dia khusus, dia bayar bulan ni. Setiap pagi buka pintu tengok ada susu di rumah. Ada khusus orang ngata susu pengantar sok khabar. Tu nak ayatnya kehidupan orang tidak Islam. Kehidupan orang tidak Islam. Dia tahu susu ni bermanfaat. Tu. Kita ni duk beli banyak air berkarbonat tu lah. Air apa kata air gas. Buah batu pula tu. Mahal tu. 2 botol sehari. Tu ni dak. Memang kehidupan. Sehingga biarlah nak sebut kan. Sehingga di setengah-setengah negara di barat ni, orang yang hak pera lembu susu 2-3 ekor, dia boleh buruh, dia boleh jadi ke industri kecil. Apa? Sebab permintaan tinggi. Dia boleh kata untuk 6 buah rumah dia kata setiap pagi berapa dah. Dia minum dia. Lepas dia bahagia dia minum tu. Orang kita sini ada seorang ustaz, dia tahu tak ada apa ustaz dia. Kita duk minum kita. Duk tawar kat tak ada siapa nak susu kambing. Jual murah dah. Sebab apa? Sebab budaya kita tidak. Padahal benda ni sebut dalam Quran dan hadis. Apa jadi gitu? Sebab kita tidak diberi pendidikan yang secukupnya. Tidak dididik daripada awal. Sedangkan hak ni termasuk dalam makanan, minuman yang dianjurkan oleh agama kita. Disebut berkat tu bukan pada mulut ulama, pada mulut Nabi. Nabi sebut. Apa kita tidak tumpukan ni? Itu masalah pendidikan. Sepatutnya itu. Tapi orang kafir nak hari buka tu lah, ada 2 botol duduk depan rumah. Dia bayar bulan ni. Kena ayat bui. Jadi kita dah baca ni kita tak aman. Itulah kena ubah lah. Kena ubah. Baik, itu yang dimaksudkan oleh Imam Qurtubi. Jadi bila kita minum, doa supaya Allah beri kebaikan, supaya Allah beri kesuburan, Allah beri kita harta melimpah ruah dan keberkatan. Padahal minum susu, ya Allah berkatilah hartaku bila minum susu tu, dengan berkat susu yang aku minum. Imam Qurtubi sebut tak apa, sebab ada nas. Begitu juga aisulah sesuatu yang diberkati keseluruhannya. Sebut gitu. Lepas tu lagu mana ustaz? Kalau hari ni dia tulis itu, hari ni masuk 30 juzuk Quran, boleh kita buat gitu? Sponsor? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tak ada sebut dalam Quran. Tak ada sebut dalam Quran. Kalau susu tak payah sebut dibaca 30 juzuk ayat, tak payah sebut. Pada susu tu sendiri ada keberkatan. Keberkatan ni kita kena faham hak kita bicara dulu. Unsur dalam susu tu Allah buat ada kebaikan untuk manusia. Ada kebaikan. Allah buat. Agak-agak kita ni kalau Tuhan tak ayat gitu, nak kaji bila boleh kaji? Manusia nak tahu unsur yang ada. Sebab tu setengah ulama kata, bila Quran sebut susu ni ada kebaikan, tak kaji pun tak apa, percaya saja pada Quran dan hadis. Cukup. Quran hadis sebut, tak ada siapa kaji pun. Mana para saintis pun tak boleh sebut. Tak apa, sebab Quran sebut. Yakin pada Quran dan hadis. Ulama kita sebut gitu. Tapi kalau hak lain, jangan kita buat lagu tu. Hak tak sebut dalam Quran dan hadis. Dia panggil air ke dia? Air halia. Air halia. Gini, berkat. Susu. Supaya air halia. Tak boleh nak kira gitu. Susu disebut. Air halia tak ada sebut. Lepas tu doktor kata, tak apa lah. Maknanya hak tu melalui kajian. Hak ni tak melalui nas. Kalau kaji, insya-Allah dia lebih hebat lagi. Tu sebab tu ulama kata tak faham puasa ke Quran hadis sebut dengan nas sahih, kita percaya saja, insya-Allah ada kebaikan. Tak tahu kebaikan, tak tahu hikmah, tak tahu unsur-unsur kebaikan, percaya saja.
Tak apa dah. Itu beza wahyu dengan kajian sains. Itulah dia. Seterusnya tu kita bincang minggu hadapan lah. Jadi untuk kelas lepas insya ni tak ada lagi malam ni. InsyaAllah minggu hadapan kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.